So guys, ini adalah sebuah gaming TWS daripada jenama Bleedwolf, iaitu Bleedwolf BWFLB2. So aku memang tak nak hafal sebab apa, dia punya nama adalah nombor. Dan diklaim bahawa dia adalah sebuah gaming TWS. Jadi aku pun nak tengok adakah dia sebuah gaming TWS yang diperkatakan atau tidak. Jadi tanpa melengah masa lagi, let's check it out. So first thing first, shout out to Banggood.com. Sebab apa, benda-benda macam ni memang selalunya datang daripada Banggood.com. So kalau korang nak riki-riki TWS sneaker, kalau korang nak riki apa-apa saja barang, korang boleh riki dekat aplikasi Banggood.com ataupun website diorang. Aku akan letak link kat bawah. So tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok apakah penawaran kat dalam. Jom. So dari segi kotak dia simple je. Ini adalah kotak Bleedwolf. Kalau korang perasan, projector yang dulu tu adalah Bleedwolf juga. So kotak dia macam ni lah. Warna hijau, putih, Bleedwolf. Ini adalah model dia. So belakang dia ada benda-benda simple je. Tak ada benda-benda spek sangat lah. Dekat kotak dia memang sangat-sangat simple. So buka dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tarik keluar. Alright. So dekat dalam korang akan terus nampak dia punya unit lah. So dekat bawah ada dia punya perkakasan tambahan. Ada kabel. Aku nampak dekat sini adalah Type A kepada Type C. So ada dia punya warranty card, ada dia punya manual dan ada dia punya additional earbuds lah. Additional earbuds ada lebih kurang 2 pasang, 4 ketui semuanya. Alright. So jom kita tengok dia punya main unit ni. So berbicara pasal design, kalau kau boleh nampak, ini adalah dia punya design untuk casing dia lah. Di mana memang first thing first nampak gaming. Ada gambar wolf ataupun serigala lah, nama pun Bleedwolf. So dekat sini je dah nampak gaming. So ini adalah body dia, belah sisi Bleedwolf ada 4 LED punya battery level. So tepi ni terdapatnya port pengecasan jenis Type C untuk pengecasan. So thumbs up untuk Type C. So belakang tak ada apa-apa, keliling tak ada apa-apa. Bawah adalah dia punya info-info ringkas. Model dia made in China DC4020. Alright. So itu untuk dia punya casing. Dan ini adalah untuk dia punya earbuds. Kalau korang boleh nampak, kalau korang boleh nampak earbuds dia ni ada 2 ketul. Agak panjang bagi aku, tapi dia macam seakan-akan macam Razer punya TWS, tak silap aku. Design dia lebih kurang macam tu, warna hitam matte macam ni. In ear, silikon kat sini. Yang apa menarik adalah dekat sini terdapatnya 2 logo ni. Di mana logo ni akan menyala apabila korang dengar lagu ataupun korang main game. Dan dia ada 2 jenis nyalaan lah. Warna orange untuk gaming mode, warna biru untuk music mode. Nanti akan aku tunjuk kejap lagi. So dekat dalam casing ni, kalau korang letakkan dia, dia adalah jenis macam ni. Alright. Dan apa yang menjengkelkan sikit pada aku lah berkenaan dengan TWS ni adalah dari segi dia punya positioning earbuds dia. Di mana kalau korang boleh nampak, logically speaking, ini adalah sebelah kiri kita, ini adalah sebelah kanan. Tetapi surprisingly, ini adalah TWS sebelah kanan, ini adalah sebelah kiri tau. Kalau korang boleh nampak dekat sini ada right, left. Jadi bila korang nak keluarkan ear daripada casing, korang akan keliru tau. Dan kalau korang nak masukkan dalam casing pun, korang akan keliru. Di mana bila korang cabut sebelah kiri, usually kita akan masuk kat sebelah kiri ni lah. Tetapi tidak, korang akan kena masuk sebelah sini. Dia macam terbalik sikit. Tetapi selain daripada itu, dari segi design tak ada apa-apa lah. Dan dari segi casing, kalau korang boleh nampak, dia adalah sebuah casing yang agak tebal. Agak tebal, agak besar, agak gemuk. Alright. Jadi itu adalah seberingkas pasal dia punya design. Now aku nak try pasang dekat telinga, nak tengok macam manakah dia punya feels dekat telinga. So again, sebab dia terbalik, aku kena swipe sebelah sini. Masukkan sini. Masukkan sini. So kalau korang boleh nampak, alright, dia agak panjang, tapi dari segi perasaan dekat telinga dia tak terasa berat. The best thing is dia punya default earbuds ni adalah jenis macam tak begitu ketat tau. Korang just terletak je. Overall dari segi perasaan dekat telinga tak ada isu sangat lah. Dia macam normal TWS yang lain lah. Dan again, kalau korang pakai, korang akan nampak ada lampu lah. Aku cuba tunjuk lagi sekali. Ada tak nampak lampu? Right? Kalau korang nampak ada lampu kelip oren biru kan? Memang sangat-sangat nice lah. Bagi korang yang nak sebuah gaming TWS yang berlampu. Ini bukan RGB lah. Dia just berlampu, 2 lampu je pun. This is one of the choice lah. So sebelum kita go through pasal dia punya audio experience, now jom kita go through pasal spek ringkas dulu. So first thing first, dari segi dia punya size driver, so far dekat website ke dekat dia punya Banggood.com tu tak ada menerangkan berapa size dia. Jadi aku tak dapat nak disclose berapakah size driver dia. Tapi apa aku boleh katakan, nanti aku akan ulas pada bahagian audio, bunyi dia agak okey lah. Dari segi gaming mode, sebab apa dipanggil sebagai gaming headphone ataupun gaming TWS, sebab apa dia claim bahawa dia mempunyai latency sekitar 65 ms, which is dalam kelas dia memang nampak sangat-sangat rendah.
Pun again, kita akan test sekejap lagi. Korang akan tengok, aku akan tunjuk pada korang adakah betul latency dia kurang ataupun latency dia normal je macam TWS lain. Dari segi touch sensor, dekat sini ada touch sensor di mana kalau korang double tap dekat kiri atau kanan, dia akan play ataupun pause. Kalau korang triple touch dekat sebelah kiri, dia akan ubah antara music modes ataupun gaming modes. Lepas tu lampu akan bertukar lah daripada biru kepada orange ataupun orange kepada biru. Dan dari segi ANC, dia tak ada ANC, dia hanya ada macam noise cancellation biasa-biasa sajalah. Now berbicara pasal audio experience, since ini adalah sebuah gaming TWS, aku tak akan cerita banyak sangat pasal music mode lah. Di mana apa aku boleh katakan dari segi dia punya mid, treble, bass, ketiga-tiga ni adalah cukup rasa je. Tapi dia tidak mengagumkan aku lah, dia tidak menyedapkan kenikmatan telinga aku lah. Dia bunyi dia cukup kuat, tapi tak begitu kuat pada level yang aku inginkan. Di mana aku perlu pasang 100% punya level of volume ketika kebanyakan masa untuk aku melayani media, pun tak sampai pada level kenikmatan telinga aku lah, which is bagi aku agak considerable untuk sebuah gaming headphone. Dari segi dia punya soundstage ni lebih kepada medium ke kecil. Dari segi separation tak begitu bagus. Aku dengar dia punya bunyi instrumen dengan bunyi suara semua berkecamuk sikit, yet still masih lagi boleh dilayan. Now berkenaan dengan dia punya gaming mode, iaitu dia punya latency, apa aku boleh katakan, korang tengok sini lah klip ni. So macam mana? Bagi aku, first thing first, bila aku tukar antara mode music kepada mode gaming, aku tak dapat nak notice sangat lah dia punya perubahan dari segi latency. Tetapi mungkin ada sikit lah, minor sangat lah. Sebab bagi aku boleh nampak dia punya latency agak bagus. Aku tak dapat nak ukur 60ms tu macam mana cepat. Tetapi macam korang nampak dekat klip tadi, bila mana korang tekan shoot dengan bunyi sampai pada TWS ni, agak sekata lah, agak setara lah. Ada sikit je delay, sikit, still boleh perasan, minimal sangat. Tapi aku boleh katakan dari segi dia punya claim tu up to expectation lah. Dia tak macam kebanyakan TWS gaming kat luar sana, di mana dia claim bahawa dia adalah 65 ke, 80 ke, 116 ke, tetapi latency, ya Allah, hai, mati dulu baru bunyi tembakan dengar besok. Jadi yang ini aku boleh kategorikan sebagai considerable punya latency. So secara conclusionnya, apa aku boleh katakan, dalam lambakan gaming TWS yang ada kat luar sana, Bleedwolf punya yang ini, model apa ni, adalah one of the kind yang live up to the expectation. Di mana apa aku boleh katakan, bagi korang yang nak mencari sebuah TWS gaming, dia ada yang first, dia ada lampu. Itu adalah kriteria gaming TWS. Yang kedua, latency dia aku boleh katakan A lah, bukan A plus lah, A lah. Di mana bila korang shoot, bunyi tu sampai pada TWS korang agak sekata. Bunyi step pun aku boleh dengar seketul-seketul. Aku boleh dengar step dia agak bagus. Aku boleh dengar dan boleh bezakan antara kiri dan kanan bunyi step tu. Cukup bagus. Overall apa aku boleh katakan, again lah, ini adalah sebuah gaming TWS yang live up to the claim, live up to the expectation bagi korang para gamers. So guys, again, kalau korang nak dapatkan TWS ni, link dekat bawah, Denggut.com. Aku akan letak link kat bawah macam biasa. Dan kalau korang suka video-video review TWS macam ini, korang boleh subscribe aku dekat bawah dan butang lonceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.